anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan 4 akan membentangkan tajuk keprihatinan insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan. Di sini saya akan menerangkan mengenai pengenalan keprihatinan insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan. Setelah membuat rujukan, insan bermaksud makhluk yang dicipta oleh Tuhan yang tidak terlepas dari melakukan kesilapan ataupun dikenali sebagai manusia, manakala sejahtera pula terlepas dari bencana. Seterusnya, krisis kemanusiaan ialah suatu keadaan darurat atau kekacauan hidup yang dialami umat manusia secara universal. Contohnya, krisis bekalan air, wabak penyakit, bencana alam dan pelarian. Insan sejahtera dikait rapat dengan krisis kemanusiaan. Konsep insan sejahtera pula merangkumi 4 aspek utama, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kajian ini dilakukan bagi mencapai beberapa objektif, iaitu menguraikan konsep insan sejahtera, mengenal pasti jenis-jenis krisis kemanusiaan yang telah berlaku, menganalisis tahap keprihatinan mahasiswa-mahasiswi USIM dan orang awam terhadap konsep insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan, iaitu wabak, air, pelarian dan bencana alam. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang skop kajian. Kajian ini hanya memfokuskan kepada keprihatinan insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan, iaitu krisis air, wabak, bencana alam dan pelarian. Kaedah kuantitatif digunakan di dalam kajian ini untuk pengumpulan data. Kajian ini melibatkan 34 orang responden dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi USIM dan orang awam. Seterusnya, suratan literatur. Suratan literatur ini melibatkan proses membaca dan mengambil nota daripada kajian lepas yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan. Ia menjadi panduan asas yang menunjukkan jalan kepada kami tentang apa yang ingin kami kaji. Hasil daripada sorotan kajian lepas ini, kami dapat mengenal pasti pengetahuan yang membawa kami kepada permasalahan kajian. Suratan literatur ini membantu memberi idea baru kepada kami tentang apa yang ingin kami kaji. Bagi fungsi suratan literatur, ia meningkatkan pemahaman penyelidik tentang teori-teori terkini dalam bidang dan masalah yang dikaji. Pemahaman teori memberi perspektif terhadap penyelidikan yang dilakukan. Suratan literatur membantu menjelaskan latar belakang masalah yang dikaji. Pekaji akan mengetahui di mana dan bagaimana ingin memulakan kajian. Seterusnya akan membantu dalam menyempurnakan kajian. Sebagai contoh, kajian yang kami jalankan adalah tentang keprihatinan insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan, iaitu wabak, air, pelarian dan bencana alam. Perbincangan sorotan literatur kami mengupas dan membincangkan secara konsep tentang insan sejahtera dan krisis kemanusiaan secara landasan teori sahaja. Malah, dalam bab sorotan literatur, kami memfokuskan kepada kajian yang telah dijalankan oleh pekaji-pekaji lepas tentang konsep insan sejahtera dan krisis-krisis kemanusiaan. Akhir sekali, ulasan literatur ini membawa kepada penentuan konsep insan sejahtera, krisis kemanusiaan, krisis wabak, krisis air, pelarian dan bencana alam. Bab ini juga menyentuh beberapa data dari kajian lepas mengenai krisis-krisis tertentu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kaedah kajian. Kaedah kajian merujuk kepada kaedah yang paling sesuai untuk menjalankan penyelidikan dan menentukan tata cara yang efektif bagi menjawab permasalahan kajian. Oleh itu, bahagian ini akan menjelaskan tentang kaedah kajian yang digunakan dalam melaksanakan kajian ini. Kaedah kajian yang digunakan adalah bertujuan untuk memperoleh data bagi mencapai objektif dan matlamat kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif untuk pengumpulan data-data yang diperoleh melalui pendekatan Google Form. Pendekatan Google Form ini akan diedarkan kepada responden yang terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Sains Islam Malaysia USIM serta orang awam. Borang soal selidik yang diedarkan mengandungi 6 bahagian, iaitu bahagian A, B, C, D, E dan F. Pada bahagian A terdapat soalan demografi responden yang merangkumi jantina, pekerjaan dan umur. Pada bahagian B pula mengandungi soalan yang berkaitan dengan konsep insan sejahtera. Pada bahagian C pula berkaitan tentang krisis wabak COVID-19 di Malaysia. Pada bahagian D pula mengandungi soalan yang berkaitan dengan krisis air, manakala pada bahagian E soalan yang dikemukakan pula tentang krisis bencana alam. Akhir sekali, pada bahagian F pula berkaitan tentang krisis pelarian. Seterusnya kita beralih kepada bab 4, iaitu berkaitan dengan analisis dapatan kajian, yang mana bab ini akan menerangkan lebih terperinci berkaitan dengan analisis data soal selidik yang telah kami edarkan melalui Google Form kepada mahasiswa-mahasiswi USIM dan juga orang awam berkaitan dengan keprihatinan terhadap konsep insan sejahtera dalam menangani krisis kemanusiaan, yang mana saya ingin hurai sedikit berkaitan dengan bahagian A, iaitu demografi responden, yang mana rata-rata responden dapat kita lihat di sini, rata-rata responden terdiri daripada
perempuan yang mana mempunyai kadar peratus yang sangat tinggi daripada lelaki, iaitu 79.4%, dan mereka ini ramai terdiri daripada kalangan pelajar, yang mana kita dapat lihat di sini status pelajar lebih tinggi berbanding orang awam, iaitu mempunyai kadar peratus 97.1%, dan kebanyakan mereka datang daripada lingkungan umur 18 hingga 25 tahun, iaitu menunjukkan kadar peratus banyak 94.1%. Antara soalan yang berada di bahagian A ialah sejauh manakah pandangan anda berkenaan falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia merupakan teras yang mendasari sistem pendidikan Malaysia? Yang kedua, adakah anda bersetuju dengan pendidikan di Malaysia yang merupakan usaha berterusan dalam mewujudkan insan sejahtera? Yang ketiga, adakah anda bersetuju sekiranya pembinaan jasmani sejahtera perlu memperuntukkan masa untuk rekreasi dan aktiviti luar? Yang keempat, komponen emosi berkait rapat dengan elemen minda dan hati yang menjajalkan jiwa dengan perilaku seseorang, seterusnya membentuk akal budi pekerti. Rata-rata responden memilih jawapan setuju dan sangat setuju terhadap empat soalan ini. Seterusnya bahagian B. Di sini terdapat 3 soalan mengenai krisis wabak COVID-19. Yang pertama, individu yang suka menyendiri biasanya lebih mudah untuk mengesan kewujudan simptom-simptom penyakit dalam diri sendiri. Kebanyakan responden memilih setuju dan sangat setuju. Sebahagian lain memilih tidak pasti dan selebihnya tidak setuju dan sangat tidak setuju. Soalan kedua ialah pesakit yang disahkan positif virus COVID-19 akan digeruni oleh orang lain kerana cetusan emosi yang amat pimpang akan tersebarnya jangkitan yang berbahaya. Seterusnya, kenaikan jumlah jangkitan COVID-19 meletuskan pelbagai perubahan emosi, minda dan tingkah laku dalam kalangan individu. Kedua-dua soalan ini, responden memilih sangat setuju dan setuju. Seterusnya kita beralih di bahagian C, iaitu mengenai krisis air. Di sini terdapat 4 soalan. Yang pertama ialah implikasi utama krisis air ini pertamanya menyebabkan sumber air semula jadi tercemar dan bekalan air bersih menjadi semakin berkurang. Yang kedua, krisis kekurangan air mengakibatkan kepupusan flora dan fauna. Yang ketiga, kejayaan untuk membekalkan air melalui saluran baik dalam tempoh catuan bergantung kepada kuantiti yang mampu dibekalkan ke kawasan tersebut. Yang terakhir, di kawasan tertentu tangki-tangki air statik disediakan untuk membantu pengguna-pengguna yang menghadapi masalah. Keempat soalan ini, rata-rata responden memilih jawapan sangat setuju dan setuju. Seterusnya bahagian D. Di sini terdapat 2 soalan. Yang pertama, di Malaysia, isu bencana alam seperti tanah runtuh adalah tidak asing lagi. Yang kedua, apabila berlaku sesuatu bencana alam, berat dari aspek mental, fizikal dan juga kewangan terhadap masyarakat. Kedua-dua soalan ini, rata-rata responden memilih jawapan sangat setuju dan juga setuju. Seterusnya bahagian E. Bahagian terakhir mengenai krisis pelarian Rohingya. Di sini terdapat 2 soalan. Yang pertama ialah pelarian Rohingya ke Malaysia perlu mendapat perhatian ramai, terutama pihak berwajib. Yang kedua, walaupun Malaysia tidak mengiktiraf golongan pelarian, namun melalui agensi-agensi tertentu, nasib golongan ini turut mendapat perhatian demi menjaga kesejahteraan masyarakat setempat. Kedua-dua soalan ini, rata-rata responden memilih jawapan sangat setuju dan juga setuju. Rumusan kajian. Berdasarkan kajian yang dibuat oleh kumpulan kami, di sini kami ingin merumuskan kajian ini merupakan penyelidikan yang membincangkan konsep insan sejahtera dan jenis krisis kemanusiaan. Melalui objektif kajian, kami mengkaji untuk mengenal pasti krisis yang terjadi di negara dan mengurai permasalahan yang ada. Kajian ini memberikan signifikasi penting dalam memahami dan meningkatkan kesedaran terhadap isu-isu kemanusiaan. Selain itu, kajian ini juga memberikan pandangan penting terhadap pentingnya pemahaman dan kesedaran dalam menjaga kesejahteraan individu dan komuniti dalam situasi yang mencabar. Dengan pemahaman yang lebih mendalam ini, kita dapat merancang strategi dan langkah-langkah yang sesuai untuk menghadapi krisis kemanusiaan. Secara keseluruhannya, kajian ini membantu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap hubungan antara insan sejahtera dan krisis kemanusiaan, dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan pihak yang bertanggungjawab dalam menangani krisis tersebut. Implikasi terhadap individu, masyarakat dan negara. Implikasi terhadap individu dapat memupuk semangat patriotisme dalam diri. Implikasi terhadap masyarakat dapat menyemai perpaduan dalam masyarakat berbilang kaum melalui toleransi dan saling membantu antara satu sama lain ketika dalam kesusahan. Implikasi terhadap negara dapat menjamin keamanan negara agar rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih selesa. Cadangan untuk memperkukuhkan konsep insan sejahtera. Yang pertama, mengindikasikan akses kepada pendidikan dan kejayaan kesihatan yang berkualiti.
kepada kadar-kadar dan kesalahan adalah penting untuk kesejahteraan manusia. Mereka memiliki orang ramai dengan pengetahuan dan kemahiran yang mereka perlukan untuk menjalani kehidupan yang produktif, dan mereka membantu melindungi mereka daripada penyakit. Yang kedua, menggalakkan keterangkuman sosial dan kesaksamaan. Kemasukan sosial dan kesaksamaan adalah penting untuk mewujudkan masyarakat di mana setiap orang mempunyai peluang untuk berkembang maju. Mereka membantu memastikan semua orang mempunyai akses kepada peluang yang sama tanpa mengira latar belakang atau keadaan mereka. Yang ketiga, menggalakkan keamanan dan kestabilan. Keamanan dan kestabilan adalah penting untuk kesejahteraan Malaysia. Mereka membenarkan orang ramai menjalani kehidupan mereka tanpa rasa takut dan keganasan atau konflik. Mereka juga membantu mewujudkan dunia yang lebih makmur dan saksama. Seterusnya, cadangan untuk usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk menangani krisis kemanusiaan. Yang pertama, sistem amaran awal. Sistem amaran awal boleh membantu mengenal pasti potensi krisis kemanusiaan dan mengambil langkah untuk mengelaknya daripada berlaku. Yang kedua, persediaan bencana. Persediaan bencana boleh membantu mengurangkan kesan bencana alam. Ini termasuk langkah-langkah seperti membina suku selamat, membangunkan pelan pemindahan dan menyimpan stok makanan dan air. Yang ketiga, penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik boleh membantu mencegah atau menamatkan konflik yang boleh membantu mencegah krisis kemanusiaan.